Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Salam asar semua. Pertama, saya nak ucapkan takziah kepada mangsa-mangsa banjir, mangsa-mangsa kebakaran. InsyaAllah semoga semuanya tabah, redha dengan apa yang berlaku. Setiap ujian yang Allah hadirkan, tanda Allah sayang untuk kita terus buat perubahan dalam kehidupan kita menjadi lebih baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sekejap . Okey, petang ni saya nak mencari beberapa buah 4x4. Kita perlukan 4x4 banyak untuk kegunaan membantu saudara-saudara kita lah, nak hantar bantuan. Jadi insyaAllah bagi sahabat-sahabat yang ada di sekitar Ipoh, sekitar Perak, kalau ada 4x4 yang nak bersama dengan kami, insyaAllah dialu-alukan sangat, boleh jumpa kami di Zuhair Steamboat di Meru Raya Ipoh untuk kita berkongsi perkara ni. Jadi insyaAllah bagi sesiapa yang ada kenderaan 4x4, boleh datang jumpa saya, insyaAllah. Okey. Waalaikumsalam yang memberi salam, masya-Allah. Okey, dan juga kita perlukan power band. Saya harap dekat sekitar Ipoh ni kalau ada supplier power band, sahabat-sahabat yang berniaga barang-barang keperluan gadget, ada power band, kalau kata nak sumbangkan sumbangan power band, sangat-sangat dialukan. Kami akan hantar kebaikan anda, kongsikan kebaikan anda di sana nanti. Jadi insyaAllah kami perlukan sebanyak mana boleh power band, dan juga keperluan makanan, dan juga water jet. Ini yang saya dapat maklumat daripada sahabat-sahabat dakwah saya yang berada di tempat bantuan, di Lulangat, di Shah Alam, di Seri Muda, di Puchong. Mereka makanan, alhamdulillah, ramai yang datang memberikan bantuan makanan. Baju alhamdulillah banyak, tetapi yang kurang, yang masih lagi kurang, yang sangat-sangat diperlukan, yang nak cuci, kita nak cuci, nak bersihkan kediaman mereka, yang mana terjejas tu. Jadi insyaAllah kita perlukan water jack, kita perlukan power band bagi mereka untuk gunakan handphone sebagai orang kata apa, hubungan tak terputus. Tenaga elektrik tak ada, tenaga air tak ada, dan juga kita perlukan mineral water lah sebanyak mana yang boleh juga, sebab diorang ada anak kecil. Anak kecil ni perlukan air untuk kebersihan dan cuci dan sebagainya. Jadi insyaAllah kepada sahabat-sahabat yang berada di sekitar Ipoh, boleh datang jumpa saya. Sekiranya kalian tak dapat turut serta bersama dengan saya pada hari Khamis ni untuk kita sampaikan bantuan, tetapi sekurang-kurangnya kalian dapat memberikan sedikit sumbangan lah, insyaAllah. Ini ujian yang hebat untuk kita, bukan untuk diorang juga, tapi untuk kita semua. Untuk kita semua yang ada agama, bila satu saudara kita diuji, diberikan orang kata apa, ujian yang hebat, kita juga kena merasai ujian itu. Kita sama-sama juga, insyaAllah. Gas 5, gas 5 taruh belakang. Sekejap. Sekejap 1, 2, 3, 4. Pegang dulu. 1, 5. Nanti saya angkat balik you ni 25 you pergi tu biru nak dia semua pergi sana. Okey, baik. Thank you. Okey. Thank you . Tunggu dia. Okey.
InsyaAllah. Okay, Allah hadirkan musibah banjir. Allah hadirkan ni sebenarnya untuk nak menamatkan penipuan yang kita alami hari ni. Begitu banyak sangat penipuan tersebar. Jadi Allah hadirkan ujian yang sangat-sangat hebat ni untuk kita tamatkan penipuan ini. InsyaAllah. Kita kembali kepada kehidupan agama. Kita kembali kepada suasana yang lebih baik. Sebenarnya daripada 2020 lagi saya dah tak bersetuju dengan apa yang berlaku. Tidak ada apa-apa sebenarnya. Kita takut kepada kematian, sedangkan hidup kita, mati kita semuanya hak Allah. Allah yang tentukan. Bukan okey, engkau saya. Bukan wabak yang bagi kita mati, bukan ubat yang menyembuhkan kita, tetapi Allah SWT. Jangan nak sekat kebebasan rakyat untuk buat pilihan. Cukup-cukup. Jangan nak mengatakan kalian hebat, kalian yang boleh menguruskan rakyat. Sebenarnya hari ini rakyat yang menguruskan kehidupan rakyat sendiri. Tak ada pun golongan politik yang nak bersusah payah. Mereka hanya sibuk dengan berpolitik, sibuk dengan kuasa, sibuk nak kumpul harta 7 keturunan. Ini yang berlaku. Ini yang jelas rakyat nampak hari ini. Allah telah buktikan pada kita, tunjukkan pada kita hari ini di mana pengurusan kerajaan selama ni. Yang sibuk nak naik bangunan tinggi-tinggi, nak sibuk dengan pembangunan itu, sedangkan untuk keselamatan rakyat, untuk kegunaan rakyat tak pernah cukup. Masalah banjir tiap-tiap tahun berlaku, makin bertambah, bukan berkurangan, makin bertambah. Di tengah bandar Kuala Lumpur pun penuh dengan selalu berlaku masalah banjir. Disebab apa? Naiknya pembangunan tanpa dirancang. Semuanya kerana apa? Kerana nak keuntungan, bukan untuk nak bantu rakyat. Bukan nak bela betul-betul, nak save rakyat. Kita lihat hari ni, siapa yang tolong? Rakyat yang tolong rakyat. Yang mereka sibuk apa dia? Politik, kuasa, berbalah, berpecah belah. Allah SWT tunjukkan kepada kita hari ini. Kalau kita tak nampak lagi, Allahu Akbar, istighfar banyak-banyak, minta pada Allah SWT. Semoga Allah berikan kita petunjuk, Allah bimbing kita, Allah gerakkan kita berada di jalan yang lebih baik, InsyaAllah. Dan berhati-hati ya, kita jangan selesa. Hari ini panas, tapi Allah Maha Berkuasa. Kita akan menghadapi ujian-ujian yang lebih hebat. Wallahualam. Tapi kita bersedialah. Sebab itulah saya amat menggalakkan bagi warga-warga kota, khususnya perantau, pulanglah ke kampung. Berapa kali saya cakap benda ni, dah berbulan-bulan dah saya cakap, buatlah penghijrahan. Tinggalkanlah kesibukan bandar Kuala Lumpur. Kita tinggalkan benda tu, tak rugi. Baliklah duduk kampung, bangunkanlah kampung kita, benalah kampung kita, jagalah kampung kita. Ini kita nak kejar dunia sehingga kampung kita tergadai. Jadi insyaAllah, yang mana hari ini Allah hadirkan ujian, tanda Allah sayang. Allah tarik nikmat-nikmat harta. Sebenarnya kerana apa? Kerana kita selama ni sibuk dengan perkara dunia. Jadi Allah tarik perkara tu. Allah tarik dunia dalam kehidupan kita supaya kita insaf. Kita dapat kembali bawa dunia ni untuk bantu agama, bukan bawa dunia hingga kita tinggalkan agama. Yang ini yang berlaku. Kita sedar, bukan tak sedar benda tu, tapi kerisauan kita bila berlakunya ujian baru kita datang kerisauan. Bila tak adanya ujian yang begini, kita tak ada kerisauan. Sebenarnya kerisauan yang paling besar apabila dunia dalam hati. Bila dunia dalam hati, itulah kerisauan yang paling takut, yang perlu kita awas. Jadi insyaAllah saya mengajaklah warga-warga kota yang merantau, buatlah penghijrahan. Kita nak dapat kenikmatan dunia ni, bukan kita nak kena yakin dengan dunia, bukan kita nak kena yakin dengan makhluk. Kita kena usaha yakin dengan Allah SWT. Allah SWT yang Maha memberi rezeki. Jadi kita yakin dengan
kuasa Allah SWT. Kita buat penghijrahan, kita pindah duduk kampung, kita usaha kehidupan yang baru. InsyaAllah mungkin rezeki kita lebih baik, mungkin kehidupan kita lebih baik, amalan kita lebih baik. Sebab apa? Kita tak sibuk dengan dunia. Ni kita sibuk dengan dunia, pagi sampai ke malam kita dengan urusan dunia aja. Betul tak betul? Kita kena mengaku benda ni. Kita duduk di Kuala Lumpur, saya dah berpuluh-puluh tahun duduk di Kuala Lumpur sebelum ni. Pagi ke malam sibuk dengan perkara dunia. Penat kita untuk urusan dunia sampai sakit. Penat kita dengan urusan dunia ni, kerja dunia ni sampai sakit. Akhirnya semuanya Allah tarik, Allah hilangkan. Kita muhasabah dirilah kan. Tanda Allah sayang ni, Allah bagi ujian yang begitu hebat pada kita. Tanda Allah SWT sayang sangat dengan kita. Allah nak kita buat perubahan dalam kehidupan. Bukan lagi kita nak kejar dunia untuk memenuhi nafsu-nafsi kita kan. Kita nak kejar dunia hari ni untuk dapat redha Allah, keberkatan Allah SWT. Kita nak bantu agama, kita nak bantu kehidupan sekeliling kita untuk dapat kualiti hidup yang lebih baik di sisi Allah SWT. Jadi insyaAllah banyak sangat petunjuk-petunjuk daripada Allah SWT. Sebelum ni kita nampak apa yang berlaku di Gunung Jerai. Masa tu pun kita tak sedar lagi, kita tak ada kerisauan dengan kemungkaran yang berlaku dalam kehidupan kita. Maksiat masih lagi bersepah, aurat masih lagi di sana sini terdedah. Kita tak nampak perkara tu. Kerisauan kita kepada agama nipis, kerisauan kita kepada dunia tebal. Kita tak nampak benda tu. Kita tak tahu apa lagi akan berlaku selepas ni. Makhluk tak ada kuasa, langsung tak ada kuasa. Kita tak dapat nak tahu apa yang akan berlaku. Semua dalam pengetahuan Allah SWT, bukan dalam pengetahuan kita. Kita ni lemah, tak ada apa-apa. Janganlah merasa diri kita ni hebat sangat. Janganlah merasa diri kita ni sombong sangat untuk nak membesarkan kebesaran Allah. Sikit-sikit kita besarkan makhluk, sikit-sikit kita besarkan dunia. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita hari ini. Kita bercakap berkenaan dengan dunia, berkenaan dengan makhluk dengan gaya yang sombong kadang-kadang. Kita lihat pemimpin-pemimpin kita bila bercakap soal dunia begitu sombong, bercakap soal makhluk begitu sombong, berbalah, bergaduh. Inilah yang membuatkan Allah bagi teguran pada kita. Allah tegur kita hari ini untuk mencegah kemungkaran. Bukan kita biarkan kemungkaran ni bersepah sana sini, sehingga kita terbabit, kita terlibat sama dalam kemungkaran. Bukan kita nak usaha, nak mengajak kepada kebaikan, nak membesarkan kebesaran Allah, nak mengagungkan agama kita, nak bantu agama. Ini kita sibuk dengan dunia. Allah bagi teguran untuk kita buat perubahan dalam kehidupan. InsyaAllah tengok apa yang berlaku di Shah Alam, di Kuala Lumpur. Banyak lagi buat negeri-negeri. Kita tengok apa yang berlaku. Sangat-sangat hebat kehebatan Allah SWT. Allah tegur ni, kita sibuk dengan pangkat, dengan kerja, sehingga kita tinggalkan solat. Allahu Akbar. Sanggup kita tinggalkan solat sebab apa? Sebab kerja, babe. Sebab pangkat yang ada dekat baju kita, sebab pingat yang ada dekat baju kita. Kita sanggup, babe. Tak rasa malu, babe. Tak rasa bersalah. Memanglah kita umat akhir zaman ni tak macam umat Nabi Nuh. Bila kita ingkar perintah Allah, kita menzalimi agama, Allah akan hancurkan ketika itu juga. Ini Alhamdulillah kita umat Rasulullah SAW, kita dapat rahmat daripada Rasulullah SAW, rahmatan lil alamin. Kita dapat perkara tu, Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Kita tak jaga agama pun Allah jaga kita lagi. Kita tak jaga solat pun Allah bagi makan lagi. Tapi kita lupa, babe. Kita lupa sampai kita Allah tak ada rasa sedih, risau, menyesal ke apa ke, rasa bersalah bila kita suka-suka hati tinggalkan solat. Depan mata saya berlaku benda ni. Baru ni berlaku kerana pangkat je, babe. Kerana kerja jawatan, datang urusan kerja, ajak solat, angkat tangan, tak mampu nak buat. Sedih ya. Berlaku, babe. Baju tu ke yang bagi dia kehidupan? Baju tu ke yang bagi dia kemuliaan? Baju yang ada berpaku-paku tu ke yang bagi dia kehidupan hari ni? Kita nak cakap benda tu depan-depan, dia kata kita nanti poyo.
kita cakap kita ni melampau, tapi nak sedarkan kita sayang, bukan kita benci, kita sayang. Kita cakap atas maksud kasih sayang kerana Allah SWT. Tapi kalau kita cakap dia orang lebih hebat, sebab apa? Ilmu dia orang, pangkat dia orang, kedudukan dia orang yang membuatkan mereka ni tak boleh nak mengalah, nak menang je. Ini kehidupan akhir zaman. Yang ada ilmu, yang ada kedudukan, sombong, tak mahu mengalah, babe. Tak mahu mengalah dengan agama. Allah sedih sangat. Ini tengok Allah tunjukkan, tak nak mengalah dengan agama. Kamu nak lawan agama, kamu nak tunjuk kamu hebat. Kamu hidup hari ni kerana diri kamu, kerana ilmu kamu, kerana kerja kamu, kerana pangkat kamu. Kamu dapat dunia hari ni. Kamu nak tunjuk yang kamu tu semua semua hebat. Sombong sangat. Ini yang berlaku dalam kehidupan kita hari ni. Kita tak tahu apa yang akan berlaku. Allah bagi sikit kan. Sibuk kita dengan urusan dunia, sibuk kita dengan perkara maksiat. Sampai kita tak boleh nak rasa, nak menitiskan setitis air mata kerisauan kita kepada agama pun tak mampu, babe. Kita boleh lagi ketawa, boleh lagi bersorak, boleh lagi riuh rendah dalam stadium, dalam sambil legun dalam pasaraya, boleh lagi berhibur sana sini, maksiat di sana sini, kelab-kelab dibuka kan, tanpa ada penjarakan. Dalam tu dah mabuk, nak jarak apa kan, semua mabuk. Kita biarkan urusan agama. Tengok, maha hebatnya Allah SWT. Maha hebatnya Allah SWT. Ingatlah, weh, tak ada upaya kita ni. Tak ada upaya, babe. Tak ada apa-apa kita ni. Ya Allah, ampunilah kami, ya Allah. Ampunilah kami, ya Allah. Kami banyak dosa, ya Allah. Kami sombong dengan Engkau, ya Allah kan. Minta ampun dengan Allah. Minta ampun dengan Allah kan. Belum lagi Allah gegarkan angin, tanah kan, untuk hancurkan bumi ni. Allah bagi air je baru. Astaghfirullahaladzim, la ilaha illallah. Banyak urusan pula hari ni. Tak ada. Okey, sekali lagi saya mengajak sahabat-sahabat yang ada 4x4 sekitar Perak, sekitar Ipoh, kalau nak bersama dengan tim kami untuk kita sama-sama hikmat. Kita orang tak mampu bagi harta, kita bagi tenaga kita, masa kita, untuk meringankan bebanan saudara-saudara kita yang sedang diuji hari ini. Jadi insyaAllah siapa yang ada 4x4 boleh datang jumpa saya. Dan siapa juga yang nak menderma, nak memberikan sumbangan, kita perlukan power bank sebanyak mana yang boleh. Dan juga kita perlukan water jet untuk nak cuci kediaman mereka, masjid-masjid, surau-surau yang masya-Allah ditenggelami, boleh katakan sampai ke paras bumbung. Jadi insyaAllah mungkin daripada pengorbanan kita yang tak ada apa-apa ni, sedikit ni, menjadi asbab Allah mempermudahkan urusan akhirat kita. Amin. InsyaAllah siapa yang nak memberi sumbangan boleh datang ke tempat kami di Meru Raya Ipoh. Okey, itu saja. Baik, insyaAllah sama-sama kita berfikir. Kita berfikir risau hari ini bagaimana kita boleh datang kepada Allah, taat perintah Allah, mengikut cara baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita fikir bagaimana kita boleh mengajak kehidupan manusia, kehidupan sekeliling kita juga taat perintah Allah SWT, mengikut cara Nabi Muhammad SAW. Kita banyakkan zikir kita hari-hari, setiap masa. Tanda kita sayangkan agama kita, sayangkan Allah. Kita perbanyakkan zikir. Tanda kita ni lemah, sentiasa memerlukan pertolongan dan pandangan Allah SWT. InsyaAllah kita hidup hari ni tak ada apa-apa. Kita bergerak hari ni pun, kereta bergerak, apa bergerak pun,
bukan keupayaan kita. Semua datangnya daripada Allah SWT. Baik, insyaAllah sama-sama kita belajar-belajar hari ni. Kita kena buat perkara ni wajib, yang ini cegah kemungkaran. Mengajak manusia kepada kebaikan, itu adalah tuntutan dalam agama. Walaupun kita ni bukan alim, bukan soleh, tetapi kita ni ada iman dan Islam, perkara tu wajib untuk kita lakukan. Banyak kemungkaran berlaku hari ni, banyak penipuan, kufur berlaku dalam kehidupan sekeliling kita. Jadi insyaAllah kita ajak manusia ini untuk sedarkan diri kita semua, siapa kita, di mana kita dan ke mana kita akan pergi, insyaAllah. Okay, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.